Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-192 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini sedikit sebanyak mendatangkan manfaat untuk setiap daripada kita. Moga-moga mendatangkan sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Saya nampak di ruang komen ada Kak Safia Sapian, Razita Abdul Manaf, Nur Hayati Yahya, Syarina Uthman, Zimah Don, Jamalia Manap, Ummi Zaihadi, Nur Aini Yusuf, Syahril Muhammad Syarif, Rani Idris, Galik Sprit, Jamiah Abdul Rahman, Nur Ani Ahmad, Yaya Lia, Ninda Anis, Nur Hayati Yahya, Nuraha Manap, Hardi Suhaimi, Nur Siah Ismail, Razita Abdul Manaf, Aiman Suhaimi, Aniza Omar, Rukuma Yusuf, Ramlah Dasuki, Elvira Rusnani Kia, Farida Hamdan, Abdullah Kamaruz Zaman, Nurzita Rifin, Nurazia Mukhtar, Zahara Alias, Faridah Manaf, Kamiza Muhammad Amil, Nur Wafim Noor, kemudian Ija Rahman, Fatimah Cikmat, Marfu'ah Muhammad, Wati Hafiz, Zakia Muhammad Nin, Fatimah S, serta Mariamah Zakaria, M. Nasir, Mida Sobari, Fadilah Razak, Simah Hussein, dan juga Laila Omar, Ayu Muhammad, Anita Hashim, Nora Makdarus, Zaliha Kamaruddin serta Rafidah Mustafa. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Saya harap suara saya adalah jelas. Saya harap line saya, video saya adalah jelas. Mudah-mudahan insya-Allah. Hari ini kita nak sambung daripada mana kita berhenti, iaitu daripada muka surat 250 bab yang ke-19. Muka surat 250 bab yang ke-19 daripada kitab Al-Adhkar. Namun sebelum kita mulakan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu mohon je sebaik sahabat-sahabat bantu catat muka surat 250 bab yang ke-19. Ahlan-ahlan, ramai yang memberi maklum balas jelas daripada Seri Kembangan, daripada Tanjung Malim, Asam Tularaini, daripada Thailand, daripada Bandar Baru Bangi, Laila Omar. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Mohon je sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Imam Nawawi bawakan bab yang ke-19 daripada tajuk besarnya yang kita dah baca, kitab berkenaan dengan doa yang khusus bagi perkara yang tertentu. Ianya bukanlah secara umum selalu ni dibaca setiap hari, tidak. Maka bab yang ke-19 ini Imam Nawawi membawakan tajuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajuknya adalah Babu ma yu'awwidhu bihi sibyana wa ghairahum. Bab pada menerangkan bagi menerangkan zikir ataupun doa yang biasa dibaca, boleh dibaca
untuk perlindungan bagi anak. Apakah zikir dan doa yang kita nak doakan untuk anak kita selain daripada doa-doa yang lain? Tetapi ini adalah antara doa yang Nabi doakan untuk cucu baginda yang tercinta Hasan dan Husain rahimahumallahu ta'ala. Kata Imam Nawawi, rawaina fi sahih al-Bukhari rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan dalam sahih al-Bukhari. Dalam sahih al-Bukhari, kata Ibnu Allan, riwayat ini ada juga dalam riwayat Ashabus Sunanil Arba'ah, iaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kata Imam Ibnu Hajar, riwayat ini ada juga dalam Musnad Ahmad, cuma dengan lafaz yang sedikit berbeza. Lalu sahabat-sahabat boleh catat, riwayat 395 ini ada dalam riwayat Bukhari, dah ada dalam kitab Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Musnad Ahmad. Lalu riwayat ini daripada siapa? Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu Nabi. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa beliau berkata? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'awwidul Hasan wal Husain, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa perlindungan bagi Al Hasan dan Husain yang merupakan cucunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah lafaz yang Nabi sebutkan untuk Hasan dan Husain? Nabi sebutkan, sama-sama sahabat ikut, u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lamah. Lalu kalau kita perasan perkataan yang pertama, u'izukuma, kuma menunjukkan terjemahan kamu berdua. Kenapa Nabi sebut kamu berdua? Kerana doa ini didoakan untuk Hasan dan Husain. Lalu kalaulah contohnya untuk kita doakan pada seorang anak ataupun cucu, maka lafaznya akan menjadi u'izuka kalaulah lelaki, u'izuka, ataupun kalaulah perempuan, u'izuki kalaulah seorang. Ka untuk lelaki, daripada kuma dua orang, maka bunyi ini akan menjadi kaf berbaris atas untuk lelaki, u'izuka. Kaf berbaris bawah untuk perempuan, u'izuki. Kalaulah dua orang, sama, lelaki ataupun perempuan, macam dalam riwayat ini, u'izukuma. Kalaulah pada waktu itu ramai, maka boleh sahaja menggunakan jamak untuk muzakkar, sama ada lelaki ataupun perempuan, u'izukum. U'izukum. Lalu kalaulah seorang anak, ka ataupun kuma. Ka ataupun ki. Dua orang, kuma. Dan kalaulah banyak, kum, ataupun kalau perempuan boleh juga kunna. Kalaulah campur anak lelaki dan perempuan, gunakan sahaja kum. Lalu apakah yang Nabi doakan? U'izukuma, aku memperlindungkan kamu berdua. Siapakah yang dimaksudkan dengan kamu berdua? Iaitu Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Memperlindungkan dengan apa? Sabda Nabi, bikalimatillah, dengan kalimah Allah at-tammah, yang sifatnya adalah sempurna. Kalimah Allah yang sempurna. Apakah maksud kalimah Allah yang sempurna? Kata At-Turbashti, boleh jadi yang dimaksudkan di sini adalah Asmaul Husna, ataupun yang dimaksudkan dengan kalimah Allah yang sempurna adalah Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang agung. Maka di sini Nabi SAW pada waktu itu mendoakan perlindungan untuk cucu baginda. U'izukuma, aku memohon perlindungan Allah buat kamu berdua. Bikalimatillah, dengan kalimah Allah yang sempurna. Dan kita sebutkan tadi, kalaulah yang anak lelaki, u'izuka, seorang, anak perempuan seorang, u'izuki. Kalaulah anak itu dua orang, lelaki ataupun perempuan ataupun campur, u'izukuma. Kalaulah semuanya anak lelaki ataupun ada anak lelaki, maka boleh sahaja guna u'izukum. Dan kalaulah hanya anak perempuan, maka u'izukunna.
Daripada apa kita minta perlindungan Allah? Maka Nabi SAW sebut, min kulli syaitan. Kita mohon perlindungan Allah daripada segala syaitan, seluruh syaitan. Kenapa disebutkan min kulli, daripada segala syaitan? Kata para ulama hadis, merujukkan daripada syaitan yang berbentuk tak nampak, jin, minal jinnah, wan nas, dan juga syaitan yang berbentuk manusia, iaitu manusia yang berperangai syaitan, manusia yang bersifat syaitan. Lalu kita minta perlindungan kepada kalimah Allah, dengan kalimah Allah, daripada segala syaitan, seluruh syaitan, minal jinnah, yang pada waktu itu tak dilihat oleh mata, wan nas, ataupun yang daripada kalangan manusia. Yang kedua, kita minta perlindungan dengan kalimah Allah, wahamah, daripada haiwan yang berbisa. Hamah selalunya orang Arab guna. Sahabat-sahabat boleh catat. Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, selalunya orang Arab guna perkataan hamah untuk apa? Orang Arab guna perkataan hamah untuk kullu dabbah, setiap binatang, zati sam, yang berbisa, yaqtul, yang boleh membunuh. Lalu setiap binatang berbisa yang boleh membunuh, selalunya orang Arab gunakan perkataan hamah. Dan untuk binatang berbisa yang tidak membunuh, maka pada waktu itu orang Arab menggunakan dengan sin, daripada ha awalnya tukar kepada sin, samah, sin alif, mim dengan ta marbutah. Lalu selalunya binatang berbisa yang boleh membunuh, orang Arab panggil hamah. Dan aku meminta perlindungan dengan kalimah Allah daripada binatang berbisa, dalam kurungan yang boleh membunuh. Yang tak boleh membunuh walaupun berbisa, orang Arab panggil sam. Afwan, alhamdulillah. Okey. Sebab itu kalau kita lihat, kita berhenti kat situ sebentar, kita baca dekat perenggan yang terakhir, perenggan yang terakhir. Maka di sini kita baca dulu perkataan hammah tadi, perenggan yang terakhir. Kata Imam Nawawi berkenaan dengan perkataan hammah, qala al-ulama al-hammah bitashdidil mim. Para ulama mengatakan al-hammah dengan huruf mim yang bersabdu, merujuk kepada wahiya kullu zati sammin yaqtul, kepada binatang berbisa. Di sini tak diterjemahkan yaqtul, yang boleh membunuh, kena tambah. Adakah sahabat-sahabat jumpa perenggan terakhir? Kalaulah jumpa, maka sebut jumpa. Para ulama mengatakan al-hammah dengan huruf mim bersabdu, tasydid maksudnya bersabdu, adalah binatang berbisa. Yaqtul kena tambah di situ, yang boleh membunuh. Binatang berbisa yang boleh membunuh. Adakah jumpa? Lalu ramai kata jumpa. Cumanya perkataan yang boleh membunuh, maka pada waktu ini tak diterjemahkan, maka kena letak di situ, kena tambah. Kena tambah binatang berbisa yaqtul, yang boleh membunuh. Imam Nawawi sendiri sebut. Dan kalaulah binatang berbisa yang tak boleh membunuh, orang Arab panggil dengan sin, samah. Kata Imam Nawawi, dia kalau satu binatang berbisa yang boleh membunuh, hammah. Kalaulah pluralnya, bentuk pluralnya daripada lafaz ini adalah al-hawam. Ha alif, ha waw, alif mim. Ha berbaris atas, waw berbaris atas, alif dan juga mim. Kata Imam Nawawi, mereka juga mengatakan, iaitu para ulama bahasa, bahawa hammah juga boleh diertikan sebagai binatang kecil walaupun tidak mematikan. Maksudnya walaupun tak membunuh. Binatang-binatang kecil maka juga dipanggil hammah. Sebagai contoh, seperti serangga. Dalilnya apa? Kata para ulama hadis. Dalilnya adalah hadis daripada sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah, ketika mana dia nak terangkan tentang kutu di kepalanya ketika mana dia dalam ihram. Maka pada waktu itu Nabi SAW bertanya kepadanya, ayu'zika hawamu ra'si, adakah serangga dalam kurungan kutu di kepala pada waktu itu mengganggu kamu? Nabi bertanya,
kepada Ka'ab bin Ujrah. Maksud daripada sabdaan Nabi, ayu'zika hawa murasi, serangga di kepala, kata Imam Nawawi, maksudnya adalah kutu rambut. Lalu daripada sini kita nampak ini penerangan tentang hamah. Apakah maksud biasanya? Binatang berbisa yang boleh membunuh. Lalu kita minta perlindungan dengan kalimah Allah daripada syaitan, daripada binatang berbisa yang boleh membunuh, dan daripada apa lagi? Wa min kulli ainil lamah, dan daripada seluruh gangguan mata yang boleh melukakan, yang boleh mendatangkan mudarat. Melukakan maksudnya dalam kurungan mendatangkan mudarat, iaitu ain. Iaitu ain, kita dah pernah terangkan beberapa kali istilah yang ada, iaitu ain. Setengah orang dia ada kekuatan ain pada mata dia. Dia tengok sesuatu walaupun bukan kerana hasad, boleh meninggalkan kesan kepada orang ataupun benda yang dia lihat tadi. Sebab itu tak digalakkan kalaulah ada anak yang masih kecil untuk ditunjukkan. Mungkin ada orang yang tak ada anak yang ada ain, maka boleh mendatangkan mudarat pada anak kita. Sabda Nabi SAW, al-ainu haqqun, ain itu sebenarnya adalah benar, hak adalah benar. Lalu sebab itu kita nak pelihara daripada ain. Lalu kita minta perlindungan dan daripada setiap ain, daripada setiap gangguan mata yang boleh melukakan, dalam kurungan maksudnya boleh mendatangkan mudarat. Apakah itu lamah? Kita baca pada baris yang terakhir, muka surat 250, kata Imam Nawawi, sedangkan al-ainul lamah, baris yang terakhir ataupun kedua terakhir daripada muka surat 250, sedangkan al-ainul lamah, mata yang boleh melukakan, dibaca dengan huruf mim yang bersabdu, bererti penglihatan yang boleh menimpakan ataupun mendatangkan keburukan bagi orang ataupun benda yang dilihatnya. Lalu kita minta perlindungan daripada ain yang lamah yang boleh mendatangkan keburukan dan mudarat. Kita kembali kepada hadis. Maka Imam Nawawi menyebut, apa kata Imam Nawawi di sini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa yaqul, selain itu baginda Nabi SAW bersabda, inna abakuma, sesungguhnya bapamu, iaitu Nabi Ibrahim, kanu yu'awwidhu biha, berdoa dengan doa di atas tadi, u'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainil lamah. Untuk siapa? Ismail wa Ishaq, untuk kedua orang anak lelaki baginda, iaitu Ismail anak yang pertama dan Ishaq anak yang kedua. Seterusnya apa Nabi SAW menyebut, sallallahu alaihim ajma'in wasallam, semoga selawat dan salam Allah dilimpahkan kepada mereka berdua. Lalu kita boleh amalkan doa ini untuk anak kita, cucu kita. U'idzuka, kalaulah seorang, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dengan sedikit perbezaan perkataan, serta Musnad Ahmad. Bab yang ke-20. Bolehkah kita teruskan? Masih banyak masa. Bab yang ke-20. Kata Imam Nawawi, zikir berkenaan tentang al-jurh, bidhammil jim, babu ma yuqalu alal jurh, zikir bagi penderita bisul dan seumpamanya. Lalu orang yang ada bisul, apakah doa yang dia boleh baca? Apakah amalan yang dia boleh lakukan? Ahlan-ahlan kepada yang baru join, kita sedang membaca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-192. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata Imam Nawawi, zikir bagi penderita bisul dan sejenisnya ataupun seumpamanya. Kata Imam Nawawi, fil babi hadithu Aisyah al-ati qariban fi babi ma yaquluhu al-marid wa yuqra'u alaih. Kata Imam Nawawi, pada tajuk ini, pada bab ini, iaitu untuk orang yang ada bisul, boleh juga digunakan hadis Aisyah. Dekat mana hadis Aisyah?
kata Imam Nawawi, yang nanti akan dinukilkan pada bab zikir yang diucapkan oleh orang yang sedang sakit dan zikir yang dibacakan untuk orang yang sakit. Kat mana hadis tu? Kita boleh lihat lagi beberapa lagi muka surat sebelah aja. Muka surat 253, hadis yang ke-400. Pada hadis yang ke-400 kita nampak, kita boleh baca, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Maka sahabat-sahabat boleh catat di situ hadis yang ke-400. Lalu ada pada hadis yang ke-400, maka boleh guna riwayat tersebut yang kita akan baca. Selain itu, apa lagi doa yang kita boleh baca kalaulah ada bisul, kalaulah ada luka dan sebagainya? Maka di sini Imam Nawawi menyebutkan, rawaina, kami telah riwayatkan, fi kitab Ibn Sunni, dalam kitab Ibn Sunni, iaitu Amalul Yaumi wal Lailah. Kitab Ibn Sunni untuk yang baru join, ianya adalah Amalul Yaumi wal Lailah. Boleh juga catat di situ hadis 396 ini dinukilkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Lalu dalam kitab Ibn Sunni menyebut daripada sebahagian isteri Nabi. Siapakah sebahagian isteri Nabi? Dalam riwayat ini adalah mubham, maka tidak jelas. Kata Imam Hakim, wa asyara al-Hakim, kata Imam Hakim, ila annaha Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Maksud daripada sebahagian ummahatul mukminin, ummul mukminin di sini adalah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, isteri Nabi, ummul mukminin. Lalu daripada sebahagian isteri Nabi, dalam kurungan menurut pandangan Imam Hakim adalah Zainab binti Jahash. Beliau berkata, qalat, beliau telah berkata, sebentar, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad kharaja fi usbu'i busrah. Kata Zainab binti Jahash, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk menemuiku. Maksudnya masuk ke rumah Zainab, sedangkan di jariku pada waktu itu adanya bisul. Basrah. Kata al-basrah dengan huruf ba fathah dan tha sukun. Basrah. Lalu apakah maksud basrah? Pada waktu itu adalah bisul. Dekat jari dia ada bisul. Tak disebut tangan yang mana, jari yang mana. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka Nabi bertanya, apa yang Nabi bertanya? Faqal indaki dharirah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau mempunyai kayu dharirah? Dia walaupun dengan DHA, dia punya perkataannya adalah zal. Zal ra ya, ra dengan ta marbutah. Adakah kamu ada kayu dharirah? Nanti kita akan baca apakah dharirah. Kemudian kata Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha, Nabi ambil kayu itu, fawada'aha 'alaiha wa qala. Kemudian Nabi ambil kayu itu, Nabi letakkan kayu dharirah tadi pada bisul tersebut sambil bersabda, ucapkanlah Allahumma. Nabi suruh Zainab sendiri untuk baca, Allahumma musaghiral kabir wa mukabbiras saghir, saghir ma bi. Apakah terjemahannya? Ya Allah, zat yang mampu mengecilkan benda yang besar dan mampu membesarkan benda yang kecil, kecilkanlah apa yang ada padaku ini, iaitu bisul. Kecilkanlah bisul ini. Maka kata Zainab binti Jahash, maka bisul itu pun sembuh. Lalu apakah doanya? Sama-sama sahabat baca, Allahumma musaghiral kabir wa mukabbiras saghir, saghir ma bi. Lagi sekali, Allahumma musaghiral kabir wa mukabbiras saghir, saghir ma bi. Kata Zainab, bila diletakkan kayu tadi, kita akan baca kayu apa, maka pada waktu itu bisul tadi sembuh. Lalu Imam Nawawi pada perenggan terakhir ini menerangkan dua perkara tentang dua perkataan yang ada dalam hadis. Yang pertama adalah perkataan basrah.
Maka kata Imam Nawawi, apakah itu Basrah? Basrah pada waktu itu adalah Allah. Al-Basrah bifathil ba. Bifathil ba. Al-Basrah datang dengan huruf ba yang berbaris atas. Perkataannya adalah ba, sa, ra dengan ta marbutah, ta bulat. Lalu ba berbaris atas. Dan sa pada waktu itu mati, sukun. Ada juga mengatakan pada waktu itu sa boleh dibaca baris atas, lalu boleh dibaca basrah dan juga boleh dibaca basarah. Basrah boleh, basarah pun boleh. Apakah maksud basrah ataupun basarah? Bererti kata Imam Nawawi adalah benjolan kecil ataupun bisul. Sedangkan zarirah, zarirah, zal berbaris atas, ra berbaris bawah, ya mati, ra berbaris atas dan juga ta bulat. Sedangkan zarirah bermakna pecahan kayu ubat, yang biasanya kayu itu ataupun kita panggil herba, kita panggil akar kayu, pada waktu itu datangnya daripada negara India, maka dipanggil zarirah. Maka Nabi letak herba ataupun akar kayu beserta dengan Nabi membaca doa, Allahumma musaghiral kabir wa mukabbiras saghir, saghir mabi. Seterusnya, bab ataupun kitab yang baru. Kita dah masuk kepada kitab yang ke-6. Kita dah habis dah kitab tentang bacaan-bacaan untuk waktu yang tertentu. Kita tiba pada kitab yang ke-6, kata Imam Nawawi, Kitabu Azkaril Mard wal Maut wa ma yata'allaku bihima. Doa ataupun zikir untuk orang yang sakit ataupun kematian serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya, yang berkaitan dengan sakit ataupun kematian. Lalu sebab itu bab yang pertama pada waktu itu datang dengan tajuk Babu istihbabil iktsari min zikril maut, galakan untuk memperbanyak mengingati mati. Lalu galakan untuk banyak memperingati mati. Lalu ni tajuk yang menarik untuk mengingati mati, kerana kematian itu adalah pasti. InsyaAllah kitab yang ke-6 ni kita sambung esok. Kita dah selesai 5 kitab besar dan Alhamdulillah kita masuk pada kitab yang ke-6. Kepada yang kali pertama join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga bantu untuk sharekan, juga jemput untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. InsyaAllah malam ni kita berharap kita dapat bertemu di Telegram channel Kuliah Umar Aziz dalam perkongsian kisah para sahabat melalui voice chat, voice chat di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Terima kasih semua. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruangan komen, ataupun ingin hadiahkan, boleh saja tekan link yang berada di ruang komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.